Bertemu kembali. Ahad lepas, berita Al-Hijrah ada berkongsi tentang rumah bangsa kos rendah Pandan Utama, Kuala Lumpur yang sebahagian ruangnya diubah suai seakan hotel dan ia tular di media sosial Facebook, TikTok dan Instagram dengan jumlah keseluruhan tontonan hampir 1 juta. Jadi malam ni kami bawakan wartawan yang membuat laporan mengenai rumah bangsa itu di studio iaitu Hanisa Hasanuddin untuk berkongsi apa cerita di sebalik keunikan rumah flat 12 tingkat itu. Baik, bersama saya. Assalamualaikum Hani. Waalaikumsalam Hadi. Terima kasih tahniah atas laporan yang viral sehingga mencecah hampir 1 juta itu. Baik, kita nak Hani kongsikan bersama penonton bagaimana tercetusnya idea nak meninjau rumah bangsa itu dan apa impresi Hani ketika tiba di rumah bangsa sekarang. Okey, baik, terima kasih Hadi. Pada mulanya saya sebenarnya tidak menyangka pun bahawa liputan saya itu akan mendapat hampir 1 juta tontonan. Saya rasa itu sangat-sangat besarlah. Dan pada awalnya saya mendapat liputan tersebut daripada produser saya lah, iaitu Puan Seri Eva, untuk meninjau selepas keadaan flat tersebut viral di TikTok baru-baru ini. Dan selepas itu keesokannya saya bersama juru kamera lah, Encik Safian, saya mengambil inisiatif untuk orang kata melakukan tinjauan tanpa memberitahu pihak flat tersebut, ataupun kata pasarnya kita boleh kata terjah lah. Terjah kepada ke flat tersebut. Dan apabila sampai, sebenarnya saya kagum di mana persepsi saya sendiri apabila melihat keadaan flat itu berubah. Sebab sampai saja ke sana, saya boleh katakan tak ada sampah, padang dia bersih, rumah sampahnya bersih. Kalau mungkin sesetengah flat biasa, kalau kita masuk dah ada pampers baby dekat situ apa semua, dan saya rasa benda-benda tu sangat, saya rasa kagum lah untuk sebagai flat untuk cantik macam tu. Dan saya terus meninjau ke setiap tingkat dan memang betul apa yang seperti yang diviralkan di TikTok tu memang betul cantik dengan hiasan yang tersendiri Adi. Maksudnya tiada sebarang tak inform, tak diberitahu, tak. memang terjah. Ya betul, saya terjah untuk tengok sendiri betul ke ataupun hanya konten semata-mata lah. Ya, betul. Jadi kalau lihat bukan mudah kita nak seseorang tu, satu komuniti tu nak mengubah rumah flat menjadi seakan-akan sebuah hotel. Dan jadi berdasarkan pertemuan Hani dengan penduduk di sana, mungkin Hani boleh kongsikan bagaimana mereka boleh menjayakan perkara ini. So selepas saya interview lah beberapa penduduk di sana, pada mulanya mereka hanya mahu melakukan di kawasan sekitar tingkat 7 untuk mencantikkan. Dan selepas itu apabila mungkin membuka mata sesetengah penduduk di sana, mereka meneruskan ke projek untuk lobby flat. Dan selepas itu rasanya mungkin mendapat perhatian daripada agensi-agensi kerajaan negeri dan mereka mencantikkan di setiap-setiap tingkat itulah. Dan yang saya bangga sendiri adalah apabila bertanya adakah kos ini daripada mungkin dana daripada kerajaan ataupun bagaimana. Tetapi sebenarnya mereka menggunakan dana untuk setiap penduduk di setiap tingkat. Maksudnya jika tingkat pertama, tingkat 1 ada bajet yang lebih, mungkin hiasannya mungkin cantik sedikitlah. Dan saya rasa itu adalah satu orang kata ukhuwah ataupun kemasyarakatan yang susah kita nak cari sekarang ni. Tapi penduduk flat ni boleh buktikan yang sekarang ini pun masih, orang kata masih boleh bermasyarakat, berukhuwah macam penduduk kampung, tetapi ini adalah keadaan yang di bandar. Saya rasa benda itu sangat, saya kagumlah sebagai bila meninjau di kawasan tersebut lah. Ya, kerjasama penduduk di situ. Macam mana cara mereka dapat mengumpul dana, dapat bersama-sama dekorasi di kawasan itu? Pandangan ini macam mana? Berdasarkan maklumat jugalah daripada penduduk di sana, ketika proses tu mereka melakukan sekitar PKP Mac 2020 di mana sebenarnya bukan penduduk warga negara sahaja ya, yang mereka juga memaklumkan bahawa proses ubah suai dan sebagainya itu turut dibantu oleh warga negara Indonesia yang mempunyai kepakaran mungkin daripada segi cat dan sebagainya. Dan kalau anda boleh lihat daripada visual yang dipaparkan ni, ada satu pondok di pintu masuknya, itu adalah 100% buatan oleh warga Indonesia tersebut, yang daripada segi pemasangan tas, daripada pemasangan bumbung dan sebagainya. Dan ketika proses itu berlaku, sebenarnya jadi dah macam kenduri dah. Ada orang cakap ada orang bagi makanan, ada orang bagi air, daripada tak kenal orang-orang jiran-jiran tingkat-tingkat lain, daripada selepas dah ada proses tu semua dah kenal, dah jadi macam satu family lah orang kata. Ya, itu dia. Dan kalau tadi bermula Mac 2020, maksudnya dah hampir 2 tahun ya, betul. Projek ini dilaksanakan. Bagaimana mereka nak mengekalkan, bukan mudah nak kekalkan dalam masa 2 tahun,
kecantikan, kekemasan. Mungkin ada tips-tips yang telah mereka kongsikan dengan Hani. So macam Adi cakap tadi, bukan mudah kita nak daripada yang kotor nak jadi bersih. Dan sebenarnya bila saya tanya sendiri, ada CCTV ke apa semua, dia orang kata tak ada. Dan sebarang kecurian, kalau boleh tengok di kawasan-kawasan lift ni, ada mungkin dekorasi-dekorasi palsu dan sebagainya. Tidak pernah ada kes kecurian langsung sejak 2 tahun yang lepas. Dan saya macam tertanya-tanya, macam kanak-kanak tak rasa ke nak conteng-conteng apa semua, tapi tak, sebab ketua blok ataupun penduduk JMB tersebut melakukan satu inisiatif yang saya rasa cukup bagus untuk mungkin orang lain untuk contohi, di mana jika mereka terlihat ataupun telah merakam orang yang membuang sampah atau bagaimana, mereka akan merakam dan blast di grup-grup WhatsApp bahawa penduduk-penduduk ni di tingkat-tingkat berapa ni mereka telah membuang sampah. Dan saya rasa itu merupakan satu pengajaran ataupun bukan nak mengaibkan, tapi itu adalah satu cara yang sangat-sangat relevan sekarang ini untuk mendidik masyarakat agar minda dia lebih terbuka semua. Ya, baik, mungkin secara ringkas, setelah laporan ni kira viral lah, tular, apa respon yang Hani dapat? Selepas tular malam itu, esok pagi, alhamdulillah saya mendapat respon yang baguslah daripada penduduk, di mana pihak DBKL telah pun berhubung dengan pihak flat untuk datang melawat kawasan tersebut. Dan hari ini saja, Adi, sebenarnya pihak penduduk flat tidak menang tangan melayan wartawan-wartawan daripada media lain selepas berita Al Hijrah menjadi media yang pertamalah membuat liputan tersebut. Dan sebenarnya berdasarkan liputan tersebut, saya rasa ia dapat membuka mata semua masyarakat agar bahawa stigma flat kotor ni dapat dihapuskan ataupun dikikislah sedikit demi sedikit dengan adanya kemasyarakatan, kerjasama. Apabila kita mengutamakan kebersihan, tidak kira di mana kita berada, sama ada di kondo, di rumah teras dan sebagainya, kalau kita mengutamakan kebersihan dan kerjasama, insya-Allah kawasan kediaman kita akan turut menjadi contohlah. Ya, alhamdulillah, itu dia. Kalau mentaliti itu berubah, insya-Allah segalanya akan berubah, insya-Allah. Terima kasih Hani atas perkongsian bersama mengenai laporan flat seakan hotel, dan tahniah juga diucapkan kepada penduduk di rumah pangsa kos rendah Pandan Utama Kuala Lumpur. Insya-Allah semoga tempat-tempat lain juga akan mencontohi flat ini, insya-Allah.